Sidang akhbar ini adalah adalah berkaitan dengan isu permintaan daripada Pakatan Rakyat kepada kerajaan untuk menubuhkan satu tribunal untuk menyiasat Gani Patel dan juga mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Isu ini telah dibangkitkan beberapa minggu dulu dan setakat ini jawapan daripada Perdana Menteri adalah kerajaan tidak bercadang untuk membuat tribunal. Dan minggu lepas apabila saya bangkitkan isu ini dalam perbahasan di Dewan kepada Menteri Syamuddin, apabila beliau menjawab bagi pihak Kementerian Dalam Negeri, beliau kata ini harus dirujuk kepada SPRM, bekas dulu adalah BPR, ya. Itulah jawapan yang beliau berikan. Pada masa itu saya dan beberapa ahli parlimen Pakatan Rakyat telah bangun dan berkata itu bukan jawapan yang wajar, yang waras, yang boleh diterima, sebab tuduhan yang dibangkitkan terhadap Tan Sri Gani Patel dan juga Tan Sri Musa Hassan melibatkan salah laku oleh pihak BPR sendiri. It involves misconduct by the former SPRM ataupun BPR, former ACA. Sebab itu Menteri adalah tidak wajar untuk Menteri membuat jawapan itu dan berkata rujuk aduan ini kepada SPRM untuk siasat. Menteri kata ini berkaitan dengan pihak polis. Pihak polis tak boleh siasat, sebab itu pihak rujuk kepada SPRM. Dan ini menunjukkan Menteri Syamuddin pun tidak faham apakah isunya, walaupun dia kata dia sudah siasat file, dia sudah cek balik ini cerita lama. Hari ini saya akan dedahkan dua dokumen. Inilah dokumen yang saya sebut dalam bahasan saya, dokumen yang saya terima yang membuktikan ada asas kepada tuduhan itu. Pendirian saya bukannya tuduhan ini benar. Ya, ini kita perlu siasat. Sebab itu Pakatan Rakyat mencadangkan satu kaedah untuk menyiasat ialah melalui tribunal di bawah perlembagaan ataupun satu suruhanjaya diraja. Tapi ini masih dimenolak oleh kerajaan. So hari ini saya menunjuk, apa yang saya dedahkan adalah salah satu. Ini yang pertama, ya. Ada lagi kita ada. Ini salah satu daripada akuan berkanun yang dibuat oleh pihak pemberi maklumat. These are the informers, pihak pemberi maklumat yang telah memberi maklumat sulit kepada PDRM, kepada Commercial Crime Department di bawah Datuk Ramli Yusof pada tahun 2007, yang menyebabkan Tunku Goh, ini adalah orang yang dituduh terlibat dalam kongsi gelap di Johor pada masa itu. Ini akibatkan beliau dibuang negeri lah, dihantar kepada Jeli di Kelantan pada masa itu di bawah undang-undang darurat, ya. Siasatan dibuat oleh Commercial Crime Department di bawah penilaian Datuk Ramli Yusof berdasarkan maklumat sulit yang diterima oleh pemberi maklumat di Johor, dan inilah salah satu daripada mereka. Tapi apa yang berlaku untuk mereka yang tidak familiar, ya, selepas Tengku Goh ini dibuang negeri kepada Jeli, ada pencelahan daripada Gani Patel dan pihak lain. Pencelahan ini adalah fail yang di bawah penilaian Datuk Ramli Yusof diserah kepada pihak BPR. Itu sebab saya sebut kita tak boleh hantar siasatan ini kepada BPR, sebab mereka terlibat secara terus dalam tuduhan ini. Apa yang berlaku selepas BPR terlibat adalah inilah yang mengejutkan, sebab ini kita nampak pihak BPR dituduh melakukan jenayah sendiri. Mereka jumpa pemberi maklumat ini sebab dia dapat file. Mereka jumpa, mereka menakutkan mereka supaya tukar cerita mereka. Lepas tukar cerita, of course ini ada manfaat kepada Tunku Goh, dan dia dapat bebaskan sendiri daripada melalui kes mahkamah. Sebab fakta terhadap kes dia sudah jadi kabur, sudah keliru. So ini yang tuduhan yang dibangkitkan sekarang. So apa yang saya edarkan tadi, inilah surat akuan berkanun oleh salah satu daripada pemberi maklumat. Saya sudah padamkan nama sebab saya walaupun saya tahu, kita rasa nama mereka sudah diketahui oleh Tengku Goh.
Mereka yang pemberi maklumat, patutnya nama dia disulitkan, ya. Dan tetapi sebab BPR sudah terlibat dan kita tahu ada kemungkinan besar nama sudah diketahui, tapi saya tak mau mendedahkan nama di sini, ya. Tapi kita ada salinan dengan nama dia. So ini ya maklumat yang diberikan. Saya sekarang rujuk kepada beberapa perenggan, ya. Perenggan 3 sahkan bahawa mereka ditemuduga oleh pihak polis dan dia beri maklumat tentang aktiviti ekor haram yang membabitkan Tunku. Tunku itu adalah rujukan kepada Tunku Go. Perenggan 3. Ini pada April-Mei 2007. Selepas itu, ini yang perenggan 4, bulan 8 2007. Pegawai BPR datang ke rumah dia. Ini yang tidak sepatutnya berlaku sebab siasatan ini di dalam tangan polis dan perkara ini ditutup di sana. Berkaitan dengan itu saya nak jelaskan dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua adalah surat daripada Datuk Ramli dialamatkan kepada BPR, ya. Dia tulis surat ni apabila dapat arahan daripada pihak BPR untuk serahkan fail yang di bawah Commercial Crime Department PDRM. Dan jawapan Datuk Ramli, dia beritahu bahawa perenggan 3 perintah yang di bawah Seksyen 22 Akta Pencegahan Rasuah ini ada implikasi di bawah undang-undang, ya. Dan dia sebut semua undang-undang. Dan perenggan 4 adalah penting. Perintah tuan juga akan menyebabkan pelanggaran. Itulah mungkin rujukan kepada peraturan polis di mana identiti saksi-saksi yang tidak boleh didedahkan dalam apa jua situasi. Ini satu poin yang sangat penting, ya. Siasatan polis bergantung kepada maklumat yang diberikan disulitkan dan identiti pemberi maklumat mesti dipastikan sulit, permanent. Sebab itu di mahkamah, kalau ada rakan-rakan wartawan yang ikuti kes mahkamah, you akan tahu bila peguam soal saksi, khususnya saksi pegawai polis, mana dapat maklumat itu pegawai polis boleh jawab saya tidak boleh memberi maklumat dan dia ada perlindungan itu. Ini di prinsip yang diiktiraf di mana-mana mahkamah dalam sistem pengadilan jenayah. You cannot reveal names of informers. Otherwise the whole system of criminal investigation breaks down. Sebab itu apa yang Datuk Ramli sebut di sini adalah prinsip itu. Ini dia ada dalam peraturan. Dia kata kalau fail ini dikeluarkan daripada commercial crime, diserahkan kepada BPR, ini akan dilanggar. The identities of the informants who gave information which resulted in Tunku Go being sent to Jadi will be exposed. Their lives could be in danger, their families could be in danger. This is why it is fundamental. So this is why Datuk Ramli wrote this report. Dari segi kandungan dia, saya faham apa point dia. Ya. So dan dia minta masa untuk ini dikaji, tapi malangnya akhirnya BPR tetap dengan perintah itu dan kita fahamkan punca perintah itu adalah Tan Sri Gani Paddal. So Tan Sri Gani Paddal adalah terlibat terus dalam pelanggaran undang-undang ini atau prinsip ini. So kita dedahkan ini untuk tunjuk ini yang berlaku. Ya. Untuk akhir cerita ini, selepas BPR, so saya sambung pada surat akuan tu, ya. BPR jumpa saksi ini dan dari perenggan 6 dia terangkan apa yang berlaku dalam siasatan dengan pegawai BPR. Siasatan itu berlarutan 5 hari. Itu disebut di perenggan 15. 5 hari, ya. Dan saya rujuk sana sini kepada ayat di perenggan 11 dan perenggan 12. Ayat yang penting. Dia sebut Tuan Kamarudin. Inilah mungkin rujukan kepada pegawai BPR. Dia kata dia juga tanya sama ada saya tahu bahawa Tunku dianiaya ini kerana dia adalah rakan IGP Tan Sri Musa. Ini satu ayat yang ada implikasi berat. Ya, pegawai siasat daripada BPR disebut dalam kenyataan ini berkata Tunku ini adalah rakan kepada IGP Tan Sri Musa. Sama ada betul kita tidak tahu. Tapi dia sanggup buat saksi ini dengar dan sanggup buat surat akuan berkanun, ya. Sama ada Tuan Kamarudin sebut atau tidak, kita perlu satu siasatan
terbuka. Ya. Perenggan 12. Tuan Kamarudin juga memberi gambaran bahawa BPR menyebelahi IGP Tan Sri Musa di dalam hal ini. Ini pun ada implikasi yang serius. So, apa dokumen ini dan dokumen surat ini Datuk Damri menunjukkan, kita ada siasatan dibuat oleh Commercial Crime yang mendapati bahawa Tengku Go terlibat dalam aktiviti kongsi gelap, aktiviti judi yang haram dan sebagainya. Sebab itu perintah buang negeri dibuat. Tapi lepas tu ada pencelahan daripada Tan Sri Gani Patel, pencelahan dari pihak BPR dan cerita mereka, saksi ini dipaksa buat statement yang lain. Ini disahkan dalam perenggan 13. So mereka mula-mula buat satu kenyataan pada polis perenggan 3 bulan April Mei. Tapi lepas ni dilawati oleh BPR, dipaksa buat statement yang berlainan. So ini ada implikasi yang serius. Sama ada pihak Datuk Ramli Yusof betul ataupun sama ada pihak BPR betul, saya tidak berani sebut di sini. Itu bukan tugas saya di sini. Tapi yang kita tahu, implikasi apa yang berlaku ini sangat serius. Sebab ini membabitkan Tan Sri Gani Patel, Peguam Negara, pegawai yang tertinggi dalam sistem pengadilan daripada pihak negeri, pihak kerajaan, dan pegawai-pegawai kanan daripada PDRM, Ramli Yusof dan juga Tan Sri Musa Hasan. This is why, sebab itu Pakatan Rakyat tetap dengan permintaan kita, ini perlu disiasat, ini sangat serius. Ini ada implikasi yang berat dan serius atas kewibawaan kedua-dua institusi penting, polis dan peguam negara. So, sebab itu kita minta, you have to clear this up. Untuk rakyat Malaysia, kita kena bersihkan pencemaran image ini. Macam mana kita boleh bersihkan? PDRM tu tak boleh siasat, mereka terlibat. SPRM pun tak boleh melibat, tak boleh siasat. Kita perlu satu proses yang lain. Sebab itu kita cadangkan tribunal di bawah Perlembagaan Persekutuan ataupun satu Suruhanjaya Diraja. Tapi malangnya setakat inilah dua-dua ini ditolak oleh kerajaan sampai sekarang. So hari ini tujuan saya dedahkan ini adalah untuk tunjuk pada Menteri Datuk Hishamuddin apa yang kita katakan adalah berdasarkan kepada bukti yang ada dalam tangan, bukti kukuh. Bukti kukuh menunjukkan, bukti kukuh untuk tunjuk tuduhan ini credible. Yeah? It's a credible allegation. The only way you can clear this up is to have an open inquiry, panggil semua saksi, bagi mereka jaminan pada keselamatan mereka dan kenal pasti apakah sebenarnya berlaku. Adakah pihak Datuk Ramli salah? Adakah pihak Tan Sri Musa Hasan yang melakukan jenayah? Adakah Tan Sri Gani Patel melakukan jenayah? Sebab ini isu sangat serius. Kita tahu juga baru ini pegawai-pegawai sekarang berkhidmat ya dalam PDRM, pegawai kanan sudah mendekati Malaysia kini, you sudah baca laporan dan tawarkan diri sebagai saksi. So kita tahu isu ini walaupun bermula di 2007 bukan satu isu yang telah diselesaikan. Ya, isu itu masih ada. Dan isu ini akan menjejaskan moral and the moral and the functioning of the police force. So sebab itu kita minta Menteri Hishamuddin dan khususnya Perdana Menteri lah, sebab akhirnya Perdana Menteri kena jawab untuk ini. We can force that more. Sila ambil berat ni perkara ini, jangan tolak macam ini perkara ringan, perkara remeh. This is not a light matter. This is not a frivolous matter. Bukan perkara remeh, perkara yang sangat serius. Take it seriously and act on it. Ya. Pakatan Rakyat, kita akan terus mendedahkan bukti inilah. Ini yang pertama kita nak tunjuk, ya. Dan minta mereka ambil tindakan. Well, this is our next step today. Yeah, we are actually now showing the evidence because so far the revelations from 2007. This issue was made public in 2007. It's not new. We said we concede that. And the revelations recently in the last few weeks have not shown any actual documentation. So this has come into our hands recently and we are showing it now to show that what has been written about in Malaysia Kini, Malaysian Insider and other places is actually based on the documents. Malaysia Kini referred to this as SDs. Yeah. I haven't made any decision on that yet. Right now,
as I said in the day one that day, the police force, not even the police force, the government does not have to wait for a report. Okay? Police can act. SPRM can act without a report. When they hear about an offence, they can act. They can open an IP and they can act. So I refuse to accept the position where I have to go and lodge a report so that the government can act. In that case, we don't need the government. We'll change the government. Let's become the government, I would say. Yeah? The government can act based on what hopefully some of you will write about this document.